bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, hari ini kita akan mendengar satu video sahabat semua ya berkaitan dengan ucapan ya yang mana menyatakan hari ini MB Lato-Lato semakin panik. Seperti mana kita tahu MB Lato-Lato ini hanya pandai untuk membuat bising dengan ucapannya yang selalu dengan provokasi, dengan drama dan sebagainya. Dan dikatakan rakyat Kedah mula mual dan bosan dengan cara ya MB Lato-Lato ini mentadbir negeri Kedah yang kita lihat hari ini ya begitu gagal dalam menangani isu-isu seperti isu bekalan air dan yang dijanjikannya akan diselesaikan pada tahun ini 2023 tetapi akhirnya gagal melaksanakannya sahabat semua. Dan hari ini saya ingin menyampaikan satu ucapan untuk kita lihat dan tonton bersama dan kita fikir apakah yang dinyatakannya. Apabila beliau mengatakan Sanusi panik kerana bakal hilang kuasa atau jawatan dan hari ini pula rakyat Kedah akan menolak secara besar-besaran kepada MB Lato-Lato ini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa mari kita tonton bersama, tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton video ini sahabat semua. Satu ucapan yang padu yang membalun kau MB Lato-Lato ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rakan-rakan pimpinan Datuk Seri Muhammad Syabu, sahabat baik saya, Said Hafiz, Datuk Suraya, Datuk Abdul Kadir, Datuk Zamri, YBT, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya ambil masa 10 minit sebab kita nak beri ruang masa yang panjang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mak Sabu mengupas apa juga isu-isu yang berlaku sekarang. Saya dalam masa 10 minit ni saya nak sebut macam ni je. Pilihan raya yang baru-baru ni, pilihan raya parlimen yang berlaku lebih kurang 6 bulan yang lalu adalah pilihan raya untuk memilih ahli-ahli parlimen yang akhirnya pada hari ini telah terbentuk kerajaan. Kerajaan yang terbentuk adalah kerajaan perpaduan. Itu gabungan daripada PH, Barisan Nasional, Sabah, Sarawak dan semua parti-parti kecil. Jadi yang tu dah selesai dah. Dalam konteks pilihan raya hari itu, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, kita melihat satu arus orang Melayu. Terutamanya di negeri-negeri Melayu ini, termasuk di Kedah ini, telah memberi sokongan yang kuat kepada PAS dan juga Bersatu Perikatan Nasional. Tuan-tuan, mereka bermain dengan sentimen. Bermain dengan sentimen agama dan bangsa. Apa yang mereka tak kata kat kita hari itu ni? Apa yang mereka tak kata kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akhirnya apabila dia mengaitkan seolah-olah bahawa itu adalah perkara yang berkait dengan akidah. Apatah lagi apabila tuan-tuan pada 2 malam sebelum pilihan raya itu ada majlis ulama negeri Kedah. Saya ulang banyak kali tuan-tuan perkara ini sebab inilah yang akhirnya membentuk sentimen di orang Melayu mengaitkan dengan akidah yang akhirnya terikat untuk menyokong PN Perikatan Nasional. Tuan-tuan, dalam majlis, dalam himpunan ulama Kedah itu dia kata apa? Dia membuat beberapa resolusi, di antara resolusi yang sangat penting yang membawa kepada kaitan pilihan raya ini dengan akidah. Dia kata apa? Dia kata lusa ni apabila pilihan raya mesti menyokong Perikatan Nasional. Ini disebarkan secara meluas. Disebarkan dalam khutbah Jumaat. Yang akhirnya orang Melayu rasa takut. Dan tuan-tuan, elemen, sentimen agama dan bangsa ini telah dimainkan beberapa bulan yang sebelum itu. Akhirnya itulah keputusan 14-1 dalam konteks ni Kedah. Tuan-tuan, apabila kita memerintah, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah ambil alih kerajaan dan apabila rakyat mula melihat bahawa apa yang diceritakan, sentimen hari itu ni tak betul.
Apatah lagi tuan-tuan, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat jelajah demi jelajah. Kita melihat orang ramai netizen, orang ramai pengundi-pengundi mula membuka mata dan fikiran yang sekarang ni dah mula memberi sokongan kepada gabungan kerajaan yang ada sekarang. Sanusi panik. Sanusi panik. Hak baru ni. Saya nak tutup hal ni je. Saya janji 10 minit. Saya nak tutup hal ni. Tuan-tuan, dalam satu interview baru ni, dia kata Kedah ini adalah negeri yang diset, yang dibuat supaya menjadi negeri yang miskin. Tanaman padi itu dia kata menyebabkan Kedah jadi miskin. Perancangan daripada British dan kerajaan terdahulu, daripada rancangan Malaysia yang pertama itu, meletakkan mada, meletakkan moda ini, tanam padi ini, menjadikan negeri ini negeri miskin. Tuan-tuan, dia telah menghina bukan sahaja kerajaan yang terdahulu, yang sebelum kita, yang mempunyai niat yang baik untuk memastikan bahawa Kedah ini menjadi jelapang, menjadi negeri yang membekalkan beras kepada negara, tetapi juga keseluruhan pegawai kerajaan yang telah buat kerja daripada dulu sampai sekarang. Pasal apa? Pasal dia menyedari, agaknya dia baru menyedari bahawa hari ini negeri Kedah ini adalah negeri yang kedua paling miskin. Lalu miskin itu dia salahkan orang dahulu. Dia salahkan negeri Kedah ini dijadikan sebegitu rupa. Tuan-tuan, pemikiran MB yang macam ni, tuan-tuan, akan merosakkan negeri dan negara. Pemikiran yang macam ni akan merosakkan negeri dan negara. Kita, tuan-tuan, hari ini telah berusaha sepenuhnya untuk memastikan bahawa petani, pesawah, peladang ini yang daripada dulu, untuk kita pastikan bahawa petani ini, tuan-tuan, akhirnya membuat padi, membuat bendang, akhirnya pendapatan mereka akan jauh lebih meningkat daripada apa yang ada sekarang. Untuk meletakkan bahawa petani ini bukan lagi di kalangan orang-orang B40. Ini yang kita lakukan. Di negara luar, tuan-tuan, petani kaya raya. Berbeza, tuan-tuan, kerajaan yang ada sekarang. Kerajaan Malaysia Madani untuk mengangkat petani pesawah peladang ini untuk memberi fokus, apatah lagi kita di Kedah ini, memberi fokus pertanian ini untuk memastikan akhirnya mereka bangkit untuk sama level dia dengan orang-orang lain. Ini kita, ini kerajaan kita. Dia tak. Dia kata, hampa ni teruk daripada dulu. Dia kata, pasal hampa ni Kedah jadi miskin, dia kata, dia nak ubah 20% tanah nak jadi industri. Tuan-tuan, kalau nak ubah tak payah ambil hak Mada lah. 85% lagi di luar Mada, Kedah tu ambil hak tu buat industri. Jadi saya nak sebut, tuan-tuan, pilihan raya sebulan daripada sekarang akan bubar. Dikabarkan 25 Jun akan bubar. Selepas itu ada masa beberapa minggu lagi. Pilihan raya inilah masa untuk kita memilih pemimpin yang akan membentuk kerajaan ini Kedah. Pasal itu, tuan-tuan, rakan-rakan saya tak didedah apa yang dia buat. Dan saya dedah ini satu lagi, untuk menunjukkan kepada tuan-tuan dengan hujah bahawa Sanusi memang tidak mampu dan tidak boleh untuk menjadi pemimpin di Kedah. Tuan-tuan, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Saya tutup. Jom kita kalih bagi sama. Bersama dengan saya, tuan-tuan, jom kita kalih bagi sama. Kalih bagi sama. Kalih bagi sama. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat semua, itu dia satu ucapan singkat tetapi penuh makna sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat MB Lato-Lato ini, kita boleh nampak dengan kegagalan beliau mentadbir negeri Kedah ini.
Tapi apa yang lebih mengejutkan adalah apabila beliau cuba mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain atas kegagalan beliau mentadbir negeri Kedah, sahabat semua. Adakah pemimpin seperti ini yang dimaukan oleh rakyat Kedah? Fikirkan, adakah pemimpin seperti ini yang hanya pandai bercakap tetapi tidak pandai untuk melaksanakan, tidak pandai, tidak punya kebijaksanaan untuk mentadbir, untuk menjaga kebajikan rakyat negeri Kedah khususnya, sahabat-sahabat semua. Ini amat mengejutkan dan memalukan seorang MB Lato-Lato seperti ini. Boleh mengatakan bahwa kerajaan terdahulu, kerajaan hari ini memiskinkan negeri Kedah. Ini adalah satu tuduhan yang melampau, sahabat-sahabat semua. Satu tuduhan yang tidak berasas. Jadi, ini untuk rakyat Kedah, ya, adakah MB seperti ini yang menjadi pilihan? Ya, segala-galanya itu terpulang ya kepada pilihan Anda sendiri. Adakah Anda mau terus dipimpin oleh seorang individu seperti ini apabila gagal hanya tahu untuk menyalahkan orang lain, atau Anda mahukan perubahan? Itu dia. Jadi Anda boleh berikan komen Anda dan pandangan Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walautit yang hanya pandai untuk apabila memberikan komen hanya pandai untuk menyemai kebencian, membuat hasutan dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka menggunakan otak di lutut. Alright, sampai di sini saja. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.